السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطا المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram Al-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang pada pagi ini untuk hadir ke masjid. Kemudian dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, bala, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan bagi mana-mana mereka yang diuji dengan penyakit, dikurniakan kemudahan bagi mana-mana permasalahan yang ditanggung dan diberikan ganjaran yang baik di atas kesabaran itu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini sambung lagi kitab kita. Ada beberapa lagi hadis ataupun beberapa lagi cerita dosa-dosa besar yang kita tertinggal dulu. Jadi kita ulang semula, bukan ulang yang dah baca, kita ulang yang tak baca baliklah insya-Allah. Dosa besar yang berikutnya adalah dosa besar mengaibkan keturunan. Dosa besar ke-47. Telah sabit bahawa perbuatan tersebut adalah kufur. Sabda Nabi SAW, "Ithnatani huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasab, wan nihayah 'alal mayyit." Hadis yang sama kita dah dengar minggu lepas, cuma bab yang berbeza. Kata Nabi SAW, dua perkara yang merupakan kekufuran kepada diri manusia. Ada dua perkara ni kufur pada diri manusia. Tak elok dua perkara ni bila mana duduk pada diri manusia. Yang pertama dia kata apa? At-ta'nu fin nasab. Perbuatan ataupun ada perkara yang dia buat mengaibkan keturunan dia. Keturunan ni tuan-tuan, satu benda yang semua orang ada. Semua orang ada keturunan. Kita bukanlah tiba-tiba terpacul je kat muka dunia ni. Semua orang yang ada atas dunia ini kecuali Adam dengan Hawa sahaja, kerana dia punca permulaan manusia. Lain pada tu, semua datang daripada manusia. Kita ada mak, kita ada pak kita. Mak kita, bapak kita, ada mak, ada bapak dia. Begitu juga anak kita, dia ada mak, bapak dia. Nantu kita pun ada mak, bapak. Cucu kita pun ada mak, bapak dia. Sehinggalah bila tuan-tuan, cerita mak bapak anak ni sampai bila? Selagi mana dunia ni ada, belum kiamat ada kelahiran manusia, maka dia mesti ada mak, dia mesti ada bapak. Sebab itu kita kata dalam sejarah manusia ni, tak berapa ramai orang yang tak ada bapak secara hakikat, secara zahir, secara betul. Nabi Adam alaihissalam, dia tak ada mak bapak kerana dia permulaan kepada manusia. Begitu juga wanita yang pertama di dunia, Hawa, juga tidak ada mak bapak kerana dia punca kepada permulaan manusia.
Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniup roh di dalam rahim mak dia, Maryam. Akhirnya beranak Maryam itu keluar seorang nabi yang diberi nama Isa Al-Masih. Jadi tuan-tuan, lain pada itu, manusia ni dia mesti ada mak bapa. Mesti ada permulaan dan punca. Dan perkara ini berterusan sehinggalah dunia ini sampai kata-kata the end of our world lah. Sampailah kiamat dunia ni, selagi mana adanya manusia lahir, maka selagi itulah adanya permulaan. Selagi itulah adanya bapa, adanya mak, adanya anak. Begitulah berterusan. Perkara ada mak bapa ni bukan hanya pada manusia. Binatang pun ada mak bapa. Binatang pun ada mak bapa. Apa saja namanya makhluk, apa saja nama makhluk yang berada di atas dunia, yang dijadikan oleh Allah, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun ada anaknya, tuan-tuan. Kita panggil anak pokok. Anak pokok panggil. Binatang binatang pun sama, ada. Cuma cara beranak tu berbeza. Macam manusia keluar daripada rahim mak. Macam binatang ada daripada telur, ada juga daripada rahim mak dia. Ada. Tumbuh-tumbuhan ada juga. Tumbuh-tumbuhan pun mesti dia ada, dia kata continuity dia. Sebagai contoh pisang, ada tak? Bila kita ambil tebang pokok pisang, dikeluar dah anak baru pokok pisang. Maka Allah Ta'ala menjadikan dunia itu begitu. Dia ada dia punya continuity dia, kesinambungan di antara satu kepada satu. Maka tuan-tuan, mana-mana makhluk yang disebutkan tadi, semuanya mempunyai keturunan-keturunan. Yang kita nak fokus hari ini, keturunan kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, bila mana kita ada mak bapak, kita juga ada anak. Kita juga ada keturunan dan ada punca asal kita. Kita juga ada saudara mara dan suku sakat. Kerana itu Nabi SAW menyebut perbuatan mengaibkan keturunan. Makna dia apa? Dia buat satu perkara, keaiban itu bukan hanya jatuh atas dia, tetapi orang lain mendapat keaiban dia. Orang lain menanggung keaiban tersebut. Sedangkan orang lain tak buat dosa itu. Seorang anak melakukan keburukan yang jijik, yang menanggung malu mak bapak dia. Mak bapak tak buat apa pun. Walaupun kita kata apa, bapak dia pun tak berapa baik dulu. No. Soal dalam kejahatan, soal dalam iman dan takwa ini, tuan-tuan, dia tidak boleh berwaris. Tak boleh. Seorang bapak yang baik belum tentu melahirkan seorang anak yang baik. Seorang anak yang diberikan pendidikan sempurna belum tentu menjadi orang yang sempurna sebagaimana pendidikan yang dia ada. Kita ingat dulu berapa ramai. Ada satu cerita yang berlaku. Awal-awal cerita murtad yang kita dengar di tanah Melayu ni. Awal-awal lah. Bukan kita kata awal-awal zaman belum merdeka dulu. Saya ingat zaman 90-an, tahun 2000, begitulah cerita. Seorang perempuan yang mula-mula declare nak murtad. Nama dia Aisyah binti Abu Bakar. Ingat tak dulu? Aisyah Abu Bakar, orang Johor. Mula-mula cerita ni dulu kita dengar. Siapa bapak dia? Bapak dia disebut sebagai seorang imam di kampung. Sebagai seorang yang ada pengetahuan agama yang boleh berkongsi dengan masyarakat. Itu bapak dia. Mak dia orang baik-baik, bapak dia orang baik-baik. Malah dia sendiri diberikan pendidikan agama yang baik dan cukup, sehingga melayakkan dia itu untuk menjadi seorang guru agama masyarakat. Tetapi sampai satu masa tiba-tiba dia nak murtad, meninggalkan agama Islam, keluar kepada agama lain. Dalam konteks ini, apa yang kita nak sebut tuan-tuan, seorang bapa, seorang mak yang baik, seorang bapa, seorang mak yang bertakwa, belum tentu anaknya dapat mewarisi ketakwaan yang dia ada. Tak mungkin. Belum tentu. Bukan tak mungkin. Belum tentu. Dalam sejarah manusia pun telah menceritakan bagaimana anak Nabi sendiri pun. Bapak dia Nabi, anak dia tak ikut bapak dia jadi Nabi. Tak ikut perangai dan apa yang dibawa oleh bapak dia sebagai seorang Nabi. Maka apa yang kita nak sebut tuan-tuan, setiap perbuatan buruk yang dibuat oleh seseorang itu memberikan impak ataupun kesan yang besar kepada keturunan dan ahli keluarga dia yang lain.
Sebab itu kita ni hidup tuan-tuan, pertama kita tak tinggal nama mak bapak kita, tak tinggal. Tak? Bila mana hidup, kita pakai nama bapak. Bila masuk kubur, orang baca talqin, kita pakai nama mak. Cuma saya pelik sikit orang yang baca talqin ni. Pelik sikit lah. Bila mana yang baca talqin tu, ialah dia baca talqin. Talqin ni peringatan kepada orang hidup. Orang hidup yang kena ambil peringatan. Tapi orang hidup banyak ingat peringatan ni pada orang mati. Orang mati tak ada apa dah. Orang mati dia selamat duduk bawah. Orang mati dalam kubur, yang jawab amalan-amalan dia, bergantung pada amalan dia. Kalaupun kita pasang radio, tinggalkan, suruh dia jawab soalan berdasarkan radio yang kita pasang, tak boleh jawab. Yang jawab itu amalan dia. Talqin ini peringatan yang kita berikan kepada orang hidup. Cuma, bila kata beri peringatan pada orang hidup, kadang-kadang kita menyebut nama-nama orang mati, sebutlah elok-elok. Saya kadang-kadang nak ketawa pun ada, nak marah pun ada. Bila sebut nama orang mati, katalah yang mati itu lelaki. Katalah nama dia Ahmad, mak dia nama Aminah sebagai contoh. Bapak dia nama Ali. Kalau masih hidup dia, Ahmad bin Ali. Bila dia mati, dia jadi Ahmad binti Aminah. Ini yang saya pelik ni. Apa yang saya pelik kat sini tuan-tuan? Orang menyebut bin dengan binti ni tak kena. Bin, apa maksud bin? Bin ni apa? Bin ni anak lelaki. Binti, ni bahasa Arab. Bin bahasa Arab. Binti bahasa Arab. Bin, anak lelaki. Binti, anak perempuan. Sebab itu kalau kita sebut Ali, anak lelaki kepada Ahmad, anak lelaki kepada Ali. Panggil dia Ahmad bin Ali. Ahmad, anak lelaki kepada Ali. Tapi bila dia mati, dia jadi Ahmad binti Aminah. Ahmad, anak perempuan pada Aminah. Kenapa begitu? Sepatutnya Ahmad, anak lelaki ataupun bin kepada bin Aminah. Jangan tukar jadi binti. Kadang-kadang itu yang kita nak kata, nak baca sangat talqin. Lepas itu baca tak betul gini, ini yang kita... Jantina tak tukar. Dia tukar nama dia. Orang hidup, kalau dia hidup laki, mati laki. Jangan tukar jantina dia. Ini kadang-kadang. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, adalah sehingga kita mati, nama keturunan itu di bawah. Malah di akhirat esok, kebaikan yang dibuat oleh seseorang memberikan kesan kepada keturunan dia yang lain. Kebaikan yang dibuat oleh seseorang memberikan kesan kepada keturunan dia. Kita dah baca hadis. Seorang anak yang menjadi penghafal Quran. Anak dia hafal Quran. Akhirat esok, bila mana dibangkitkan semua manusia, mak bapak dia diberikan pakaian kebesaran. Sebagai tanda anak dia menjadi anak yang menghafal Quran. Bapak tak hafal Quran. Mak tak hafal Quran. Dia ada anak yang hafal Quran. Mak bapak dia dapat kemuliaan dan ketandaan. Dia mempunyai seorang anak yang menjadi penghafal Quran. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam agama Islam, keturunan ini memberi satu benda yang berterusan kepada kita. Sebab itu perbuatan mengait keturunan ini, perbuatan yang cukup jijik. Sebab itu tuan-tuan ingat, setiap perbuatan yang kita buat, kesan dia bukan hanya pada diri kita, pada orang lain yang kita tinggalkan. Seorang yang ditangkap polis, dia kata yang kena hukum tu aku. Tapi yang menanggung keaiban itu adalah orang yang bebas di luar daripada penjara, lebih terpenjara daripada dia yang berada di penjara itu. Orang menyebut, ini anak siapa? Bapak dia banduan. Ini anak siapa? Bapak dia bekas banduan. Ini anak siapa? Orang menyebut-nyebut keburukan bapak dia. Nampak tak tuan-tuan? Keburukan yang kita buat akan menjadi sandaran kepada anak dan cucu-cucu kita. Sehingga satu masa yang bila orang mana tak tahu cerita ni baru orang diam. Ini tak bagus tuan-tuan. Sebab itu, nak buat dosa apa? Kita kata apa? Simple punya dosa. Main nombor ekor. Orang kata, main nombor ekor ni senyap. Tuan-tuan ingat apa? Tak ada kesan ke? Katalah ada satu perbuatan yang dibuat tidak berapa cantik di mata masyarakat oleh keturunan kita. Orang kata macam mana nak baik cucu dia? Atuk dia beri makan duit judi. Tengok. Akhirnya, keaiban itu menjadi satu dosa pula kepada orang lain. Ingatkan itu tuan-tuan. Jangan kita memburukkan nama keturunan kita disebabkan kejahatan yang boleh dielakkan oleh diri kita sendiri. Ingat, kata Nabi apa?
perkara ini menjadi kekufuran yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga nama keturunan ini elok. Malah bila mana kita melakukan kebaikan, kebaikan kita itu akan disebut dan disandarkan kepada anak cucu dan keturunan kita. Orang kata atuk dia bagus, atuk dia orang baik, atuk dia lebay. Orang akan sebut begitu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kita kata. Keturunan ini tidak boleh diwarisi. Seorang bapa yang jahat belum tentu anaknya jahat. Tetapi dalam agama, keturunan ini juga menjadi asas dalam beberapa perkara tertentu. Sebagai contoh, Nabi kata apa? Kahwinlah kamu dengan mana-mana wanita. Kerana apa? Kerana 4 perkara, betul? Cantik dia, wali jamaliha, wali maliha, kerana harta dia. Dan satu lagi dia kata apa? Kerana keturunan dia. Tengok keturunan dia. Nabi suruh tengok keturunan dia. Kenapa tuan-tuan? Keturunan ini juga menjadi asas dalam agama bila mana keputusan sesuatu perkara dibuat. Pilih wanita untuk dikahwini itu asas di antara pertimbangan yang kita kena buat. Selain pada cantik, selain daripada harta yang dia ada, keturunan dia siapa? Keturunan dia siapa? Betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, perangai kita sangat mirip dengan perangai mak bapak kita, betul? Perangai kita sangat mirip dengan perangai mak bapak kita. Perangai orang perempuan, perangai isteri kita juga sangat mirip dengan perangai mak bapak dia. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kalau dia di rumah, keluarga dia memang jenis cakap terpekik-terpekik. Dia ada orang yang memang keluarga ni cakap terpekik-terpekik ni. Kita pula datang daripada keluarga yang cakap lemah lembut, halus-halus. Contohlah tuan-tuan, contoh. Orang Melaka. Gurau dia kasar gurau dia tuan-tuan. Saya walaupun bukan purely Melaka. Gurau orang Melaka dia kasar. Tapi bila kita dah duduk lama, dah bercampur, kadang-kadang kita lebih Melaka pada orang Melaka. Tapi ada orang yang jiwa dia lembut, dia tak boleh terima tuan-tuan. Gurau ni tak boleh terima, dia kata apa ni? Nampak. Ada orang dia tak boleh terima kerana di tempat dia, keluarga dia, gurau mungkin dengan cara yang lemah lembut. Nasihat yang diberi itu lemah lembut. Ini yang kita kata keturunan itu juga menjadi asas dalam pertimbangan untuk mendapatkan satu keluarga yang bahagia dan sakinah. Yang kedua dia kata apa tuan-tuan? Meratapi mayat. Ini kita dah baca minggu lepas sebenarnya cerita meratap mayat ni. Perbuatan meratapi mayat ini adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh agama. Bukanlah kita tidak boleh menangis ketika mana berdepan dengan kematian. Jangan salah faham. Meratap dengan menangis, itu dua perkara yang berbeza. Siapa-siapa pun yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kehilangan saudara terdekat, pasti akan ada air mata yang banyak akan mengalir. Itu biasa tuan-tuan. Biasa. Hatta Nabi SAW ketika diuji dengan anaknya yang meninggal dunia sewaktu kecil, Nabi SAW sendiri mengeluarkan air mata kesedihan. Salah ke menangis bila mana kita mendengar satu-satu kematian? Menangis tidak salah. Yang salah meratap. Meratap ni bagaimana? Perbuatan tidak menerima takdir ataupun qada-qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tak boleh terima. Dia mari perasaan, kenapa kalau tak pergi tak mati. Ini kata perbuatan yang tidak boleh. Ramai lagi orang tua-tua dia mari dia boleh sebut. Suami saya tu muda lagi ustaz, baru 50. Dekat masjid tu yang 70 lebih tu ramai lagi, pasal apa tak mati dulu yang tu? Contoh. Dia mari fikir begitu. Kenapa ramai lagi tua-tua tu? Ambil lah dulu, ikut giliran lah, ikut umur. Habiskan dulu yang 70 ni, kalau yang 70 ni dah habis tu 60. Orang kita pun begitu juga, bila dia pergi masjid dia tengok ramai lagi orang tua-tua kat kampung ni, giliran aku ni lambat lagi. Tuan-tuan, mati ni bukan ukur umur. Dia tak kira sakit apa pun. Dia tak kira apa benda keadaan pun. Dalam keadaan bersedia, sama ada dengan sakit ataupun dengan umur, dengan apa keadaan, bila kata mati, mati. Tidak awal satu saat, tidak lewat satu saat. Yang tak boleh ni apa? Meratap. Kerana sebahagian daripada mereka yang tidak boleh menerima kenyataan akan melaung-laung,
akan mempertikai-pertikai malah sebahagian daripada manusia di atas dunia ni, perbuatan dia meratak-ratak sampai koyak-koyak baju, pukul-pukul kepala dan sebagainya. Maka kerana itu, perbuatan meratap ni seolah-olah, kenapa dia kata kufur pada manusia? Kenapa dia kata apa? Perbuatan ni tak elok? Sebab orang yang meratap ini, tuan-tuan, seolah-olah dia mempertikai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meratap dengan kematian ni sebab apa? Dia fikir, suami dia mati, esok nak makan macam mana? Tak ada suami, tak ada makan. Siapa nak cari duit? Selama ni suami cari duit. Dia menyangka rezeki, keperluan yang dia sedang terima pada hari ini datang daripada suami, bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perbuatan meratap ini takut-takut jadi keterlaluan sehingga boleh rosak akidah seseorang itu. Kerana itu perbuatan meratap ini adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh agama. Kerana itu, sebahagian pandangan ulama tidak menggalakkan seorang isteri. Malah ada larangan pun. Ada ulama yang melarang, ada yang menyebut sebagai makruh tanzih sebagai contoh. Isteri yang hadir semasa urusan pengkebumian suami dia. Sebahagian daripada ulama tidak membenarkan pun. Dia kata apa? Isteri kalau datang, boleh tak isteri datang sebab tu orang kebumikan di tanah kubur? Sebahagian besar ulama tidak membenarkan pada perbuatan ini. Kerana pertama, si isteri itu telah berada dalam iddah. Maka habis iddah esok baru pergi. Tapi hari ini dalam masyarakat kita, perkara ini tidak berapa dijaga nampaknya. Perempuan yang iddah itu, perempuan yang kematian suami diharap sana sini dibawa. Pergi ke, melainkan ada urusan yang perlukan dia tak. Kalau kata ke rumah mayat, dia kena pergi, itu biasa, itu prosedur is prosedur. Yang bukan prosedur ni, ada masa orang kapan dia kena bawa isteri pergi. Kalau kapan kat rumah tak apa, ini kapan yang di luar pada rumah, bawa pergi sana, bawa sampai kubur, bawa bekas isteri apa ni, isteri dia pula orang letak pula sebelah tukar macam talqin tu. Nah, macam mana ni? Tak kena lah. Orang tanya mana isteri arwah tu, sebelah imam macam talqin, duduk sebelah imam macam talqin. Sedangkan dia satu wanita dalam iddah. Dia kena jaga ikhtilat dia, pergaulan dia dengan orang dia kena jaga. Orang tak boleh datang nak terpa-terpa dekat dia. Dia dalam iddah. Ni tak ada, dia harap sana sini. Hari ni dah lah, lepas orang ke bumi, orang balik, dia tak balik lagi. Tunggu ke bumi lepas Zuhur, sampai sembahyang Asar baru balik. Ini dalam iddah ni. Pagi esok datang lagi, petang esok datang lagi. Orang kata biarlah dia sayang laki dia. Sayang laki berbeza dengan cara agama, tidak boleh. Agama menetapkan begini dan begini. Maka kerana ini, tuan-tuan, kerana kita khawatir ada perempuan-perempuan yang meratap, menyebabkan dalam hadis yang kita baca minggu lepas, Nabi SAW menyebut apa? Orang mati dalam kubur itu diseksa oleh Allah dengan sebab ratapan oleh ahli dunia. Dia bukan macam sebahagian agama lain. Agama lain ni, tuan-tuan, ada agama. Saya ingat kecil-kecil tu, bila mati satu orang daripada agama lain, tak mahu sebut agama apa, dia bagi duit siapa yang menangis kuat-kuat ni, ingat tak? Dia beragak, mati beragak. Jadi siapa yang menangis kuat-kuat tu dapat duit. Kita tak kenal pun dia, tapi pasal siapa menangis kuat dapat duit, kita pun menangis kau. Oh, macam tu. Itu agama lain, bukan agama Islam. Agama Islam tidak salah kita menangis, tetapi perbuatan menangis dengan melaung-laung, dengan menyebut-nyebut nasib apalah nasib aku lepas ni. Ada suami ada juga yang meratap ni. Mungkin ada, dia mikir banyak, dia mikir. Melangis melaung-laung dan macam mana lah esok, siapa nak masak nasi, nak goreng ikan, siapa. Oh, dia mari fikir serabut dia. Sedangkan kehidupan seseorang itu, rezekinya, aturannya telah ditetapkan oleh Allah dengan sebaiknya. Sebab itu dalam berdepan dengan musibah ini ujian akidah, ujian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rosakkan ujian ini dengan meratapi mayat. Sebab itu dua perkara ini disebut dalam hadis menjadi kekufuran kepada diri manusia. Yang pertama, mengaibkan keturunan. Jangan sama sekali buat keburukan itu fikir panjang. Kita tidak mahu kita menjadi orang yang disebut sebagai orang yang
melakukan kekufuran itu. Yang kedua, perbuatan meratap mayat ni tuan-tuan. Maka berhati-hati pada perkara ini. Dan kalau kita nampak, maka segera perbetulkan keadaan-keadaan ini. Baik itu saya sebut apa? Perempuan-perempuan yang kematian suami. Orang sekeliling perlu sokong dia. Dan sokong dia dengan cara agama. Kalau rasa jangan benarkan. Jangan bawa dia, arak dia pergi tanah kubur. Sebahagian besar ulama menolak pada perbuatan itu. Walaupun ada yang menyebut makruh tanzih, tetapi sebahagian juga tidak membenarkan pada perbuatan itu. Okey, tengok satu lagi tuan-tuan. Sebesar yang berikutnya 49. Pemberontakan bersenjata dan tuduhan kafir hanya dengan sebab dosa besar. Tak boleh. Melakukan pemberontakan bersenjata tak boleh. Tak boleh. Dalam agama melarang pemberontakan berlaku. Burah ni tidak dibenarkan. Sebab itu tuan-tuan, dalam konteks kita bernegara ini, selagi mana pemimpin yang sedia ada masih menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada masa ni nak cari yang takwa macam mana zaman sahabat nak cari pemimpin sehebat Abu Bakar. Nak cari pemimpin sehebat Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Osman, nak cari pemimpin sehebat Sayyidina Ali, yang kehidupan mereka, tindakan mereka, pemerintahan mereka, asas utama takut pada Allah. Ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah pada hari ini. Apakah mereka begini kita, walaupun kita tak jumpa pemimpin sehebat sahabat-sahabat Nabi ini, apakah pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini boleh kita lawan sewenang-wenangnya? Tak boleh. Tak boleh. Malah kalau satu orang itu bukan daripada orang Islam telah diangkat sebagai pemimpin, apakah orang Islam boleh memberontak menolak pemerintahannya? Bukan sewenang-wenang begitu. Perbuatan memberontak itu perbuatan yang disebut sebagai dosa besar. Selagi mana dia masih lagi membenarkan agama Islam, diamalkan dengan cara yang selangat. Sebagai contoh di negara kita. Di negara kita ni tuan-tuan, tak ada ruang untuk memberontak. Dalam negara kita ni, tak ada ruang memberontak. Tak ada ruang. Perlembagaan, undang-undang utama di negara kita, Perlembagaan Malaysia, perkara 3 menyebut agama Islam sebagai agama utama persekutuan. Walau bagaimanapun, agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dalam mana-mana kawasan persekutuan. Boleh. Letak agama Islam sebagai agama utama. Maka kedudukan agama Islam di negara kita itu pada kedudukan yang tertinggi. Bila kata kedudukan tertinggi, maka kita boleh mengamalkan agama Islam dengan selamat selagi mana kita mengamalkan agama Islam itu secara cara agama yang betul. Dia tak boleh kita kata ekstrim dosa besar pula. Itu tak boleh juga. Yang kedua dia kata apa? Menuduh orang kafir dengan sebab satu yang dosa besar. Tak boleh kan? Orang ni bunuh kafir dia. Dia ada kerja. Ada satu orang tuan-tuan yang suka mengkafir-kafirkan orang ni. Perbuatan takfiri ni tuan-tuan perlu dihentikan dalam masyarakat. Kadang-kadang kita berbeza pandangan agama. Berbeza pandangan dalam konteks fiqh. Kafir orang ni. Berbeza pandangan. Ulama yang kita pegang, dia pegang ulama lain. Kita pegang pandangan ulama lain. Kita kafirkan orang. Kenapa begitu? Berbeza pandangan ataupun ideologi politik. Kafir-kafir juga. Ini bukan cara agama sama sekali. Agama melarang pada perbuatan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Satu-satu manusia yang beragama Islam, kita dibatasi dalam lingkungan agama. Kita ada lingkungan agama yang menjaga kita. Kita boleh makan tak tuan-tuan? Boleh makan? Makanlah. Kulu washrabu, minumlah. Min rizqillah, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah, minumlah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala benarkan kita makan dan minum. Tak ada masalah. Cuma dan dalam beberapa ayat-ayat yang lain
dia memborderkan, membataskan. Walaupun dia kata makan dan minum lah. Tapi ada perkara yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Ada perkara yang tak boleh dimakan, tak boleh diminum. Kan contohnya apa ni? Innama harrama alaikumul mait wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kamu memakan bangkai, darah dan makan babi sebagai contoh. Dalam Quran ada border dia. Makanlah daging lain, makanlah. Tapi ini yang tak dibenarkan. Dalam hadis melarang anjing sebagai contoh. Dalam hadis juga melarang kita makan binatang dua alam sebagai contoh. Ada larangan-larangan. Binatang yang makan secara berkuku, binatang yang bertaring, binatang yang berbisa-berbisa tertentu yang dilarang oleh agama. Maka ini border dia. Orang kata apa agama Islam? Sebagai contoh, kalau kita tengok ada orang agama lain, bangsa lain yang dia tak ada pantang, ular sawa pun dia makan. Ular sawa pun dia makan. Saya tengok dekat Facebook ni tuan-tuan, mengikut Facebook lah, baca-baca Facebook. Di Indonesia ada orang jual sate ular kedung, sate kobra. Kita tengok pun tuan-tuan, mengemang tekak. Tapi jualan dia laku. Saya tengok ada satu orang tua, supir teksi, bawa teksi. Dia kata hari-hari dia makan sate kobra, berapa ekor? 2 ekor orang kali beli. Saya pun tak tahu tekak jenis apa, tapi kita tengok pun tu, kita geli. Kenapa? Agama telah meletakkan border. Selagi mana ada border, jangan melampaui batas. Sebab itu kalau kita tengok yang diharamkan dengan yang dihalalkan itu, yang mana lagi banyak tuan-tuan? Banyak yang dihalalkan, yang diharamkan itu sikit je. Begitu juga pada perbuatan-perbuatan lain dalam agama. Segala perkara ada batasnya, ada bordernya. Bila mana kita melangkaui daripada batas itu, Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu lampau batas kamu. Jangan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta syurga dan neraka. Allah Ta'ala cipta syurga, Allah Ta'ala cipta neraka. Bila siap ya Allah Ta'ala cipta syurga, Allah Ta'ala siap saja cipta neraka, Allah Ta'ala pun panggil malaikat Jibril alaihissalam. Dia kata, ya Jibril, kamu pergi tengok syurga yang aku buat, kata Allah Ta'ala. Maka Jibril alaihissalam ni tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala perintahkan dia pergi tengok syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan itu, tengok hebat betul syurga ni. Hebat betul syurga ni. Maka balik dia daripada tengok syurga, dia mari jumpa dengan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Aku dah tengok syurga yang kamu buat ya Tuhanku. Tidak mungkin mana-mana makhluk menolak untuk mendapatkan syurga kau. Tak mungkin, kata dia. Indah sangat. Tak boleh nak cerita bagaimana indah ni. Hebat sangat syurga ni. Tak mungkin mana-mana manusia ataupun mana-mana makhluk menolak kepada syurga kau. Tak mungkin. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis itu menceritakan, disebut dalam hadis tersebut, Allah Ta'ala lepas Jibril alaihissalam melihat syurga, maka Allah Ta'ala pun melingkari syurga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Allah Ta'ala lingkar, kelilingkan syurga itu dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu. Apa? Semayang, puasa. Ini perkara yang nafsu tak suka. Puasa Ramadan tuan-tuan 30 hari, orang puasa sebab wajib. Cubalah kalau perintah puasa Ramadan 30 hari itu sunat. Tuan-tuan rasa ada tak orang puasa 30 hari? Tak ada, termasuk dalam muka kita kan sunat je. Sebagai contoh, Isnin Khamis. Kenapa ramai orang tak buat? Sebab sunat. Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa ramai orang tak buat? Sebab dia sunat. Tapi kalau wajib, no exception. Tak boleh, kena buat. Maka Allah Ta'ala lingkarkan syurga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Semayang. Sebab apa kita semayang 5 waktu sehari semalam? Sebab itu perintah dia. Kenapa ramai orang tak semayang duha? Sebab sunat. Kenapa ramai orang tinggal tahiyatul masjid? Sebab sunat. Mengapa orang tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Sebab dia sunat.
Berapa ramai orang yang bangun tahajud walaupun tahajud itu disebut dalam Quran. Satu ibadat yang boleh meninggikan kedudukan manusia sehingga menjadi kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Sebab apa orang boleh tidur lena meninggalkan tahajud? Sebab tahajud itu sunat. Sunat. Maka syurga itu dilingkari oleh segala perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Setelah Allah Ta'ala melingkarkan syurga itu dengan perkara yang tidak disukai oleh nafsu, maka Allah Ta'ala suruh Jibril pergi tengok semula. Bila Jibril AS tengok semula syurga itu telah dilingkari oleh perkara yang nafsu tak suka, Jibril kata apa? Akan ada manusia yang menolak pada perkara ini. Yalah. Betul tak tuan-tuan? Berapa ramai yang tak semayang? Dah tak semayang satu, muka relax je. Itu lagi kagum. Dah lah tak semayang, muka tu relax. Berapa ramai orang yang tak puasa, tak ada rasa apa pun. Saya nak cerita, orang nak mati dah tak mau cerita. Ada orang, tak apalah, tak sebut nama tak apa. Ada orang, dia muka dia pattern muka bukan Melayu. Muka dia tu muka yang orang kata ni Cina ni, orang kata dia Cina. Orang kata dia Cina, orang panggil dia pun Cina. Bulan puasa tuan-tuan, relax je dia minum kedai Cina. Minum. Bulan puasa tegak, terang-terang je minum. Saya pun tak tahu dia orang Melayu. Bila dah mati baru orang cakap, lah Melayu punya. Bertahun-tahun saya ingat dia, tiap-tiap tahun memang nampak lah kedai Cina tu nampak dia minum. Memang relax minum. Bukan minum kat dalam kedai, luar kedai minum. Oh lagi rare. Dah mati baru tahu dia. Itu Melayu Islam tu Ustaz. Ya Allah ya Tuhan punya sungguh. Ya. Ni nampak. Relax. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia, mungkin akhir-akhir dia jadi baik. Mudah-mudahan. Nak cerita ada orang yang begitu rupa. Dah lah buat dosa, relax. Ada orang ni tak puasa juga tapi dia minum kedai tutup. Masuk ke dapur. Itu satu tahan. Bukanlah kata bagus. Itu tahanlah sikit daripada orang yang buat dosa terang-terang ni. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Jibril AS pergi ke neraka pula. Bila sampai di neraka, Jibril AS kata, Ya Allah, takkan ada mana-mana makhluk yang prefer, yang pilih untuk masuk neraka ni. Takkan ada, tak mungkin. Tengok neraka tu bagaimana dia tak mungkin. Dia kata mana-mana makhluk yang pilih, yang sanggup nak masuk dalam neraka engkau. Tak mungkin, kata dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelilingkan neraka itu dengan apa yang nafsu suka. Setelah dikelilingkan dengan apa-apa yang nafsu suka, seperti judi. Judi orang tahu haram. Tapi tanya orang yang main judi tu tuan, tanya orang yang nikam nombor ekor tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita juga, betul? Kadang-kadang kita pun kenal dia. Tanya dia, apa hukum main judi? Dia tahu haram. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Kalau dia tak tahu lain cerita. Kalau tanya dia, apa hukum main judi? Tak pernah dengar lah. Makruh. Kalau gitu memang pening sikit lah. Saya tak pernah jumpa lagi orang yang sampai sebut main judi ni makruh. Maknanya betul-betul jahil lah. Jahil ni orang Melayu panggil jahil murakab. Kalau kata main judi tu makruh dia. Makruh rasanya. Tak ada. Semua orang tahu. Tanya orang yang main judi tu. Ni apa hukum dia? Alah, sikit-sikit je. Tak tanya hukum, boleh tak boleh? Haram. Dia tahu haram. Dia tahu. Maka itu akan mengelilingi neraka. Kemudian Jibril AS Allah Ta'ala perintahkan dia tengok semula sekali lagi. Bila mana dia tengok, barulah dia tahu. Dia kata apa? Akan ada manusia yang pilih untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Apa yang nafsu suka? Tinggal semayang. Oh suka tuan-tuan. Benda yang paling ringan, benda yang paling mudah adalah tinggal semayang. Apa yang payah? Melawan suami, benda yang paling seronok. Menang bergaduh, benda yang seronok. Maka perkara itu mengelilingi neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manusia ini akan cari benda yang hawa nafsu suka. Maka dia akan berada di tempat di mana perkara tersebut dikelilingi olehnya. Suka mencuri, suka minum arak, suka berjudi, suka berzina dan sebagainya. Itu tempat dia, neraka wa'iyyazubillah. Maka setiap perkara ini ada bordernya. Maka jaga border ni elok-elok tuan-tuan. Jaga batas ni elok. Termasuk diri kita. Macam kita lah. Boleh tak kita marah orang? Marah itu perasaan yang semula jadi. Bagi contoh kita kata marah. Marah itu fitrah manusia.
Mana ada orang tak ada marah. Tapi marah itu perlu dikawal dengan cara agama. Sebab itu disebut apa? Disebut dalam Quran apa? Allah Ta'ala menyediakan syurga seluas langit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin. Allah Ta'ala kata apa? Syurga itu aku sediakan untuk orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Di antara yang disebut dalam Quran itu apa? Wal kazimin. Orang yang dia ada perasaan marah, tapi dia boleh kawal dan dia boleh tahan marah dia. Tu syurga, tuan-tuan. Ya, kita tahu marah tu fitrah manusia. Marah tu fitrah. Tetapi orang ni walaupun dia ada fitrah marah itu, dia kawal fitrah marah dia. Dia kawal marah dia. Wal kazimin. Orang ini Allah Ta'ala sediakan apa pada dia? Syurga seluas langit dan bumi. Wal ghaiza wal afina 'anil nas. Yang salah satu lagi apa dia kata? Orang yang memaafkan manusia. Dia tak simpan marah pada orang walaupun orang tu buat benda paling jahat kepada dia. Tak apalah. Aku maafkan dia. Semoga kebaikan untuk aku, kebaikan untuk dia, selebihnya dia dengan Allah Ta'ala. Lebih dia biarlah. Untuk aku dengan dia lepas. Aku tak mau apa-apa, biarlah. Selebih dia dengan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan ampun dia. Berapa ramai orang boleh ucap cakap begitu, tuan-tuan? Berapa ramai orang yang boleh ucap cakap begitu? Tak? Apa ramai orang? Oh, ini kita tahu orang ni buat jahat. Aku tak reda sampai mati. Dia ada jawab depan Tuhan dia tu. Tuan-tuan ingat senang ke? Kita tak selesaikan perkara ni atas dunia, kita nak menuntut di akhirat, bukan dia saja menjadi mangsa. Kita juga memangsakan diri sendiri. Kita nak cari dia nak cari kita. Nak bawa pengadilan depan Tuhan, nak tanya siapa benar, siapa salah. Sedangkan kalaulah ruang telah terbuka untuk seseorang itu mendapat kebaikan di akhirat, disebabkan ada perkara yang tertangguh di dunia, maka seseorang itu perlu selesaikan dulu, barulah dia mendapat habuan kebaikan tersebut. Ini apa kerja kita nak buat? Sebab itu disebut wal ghaiza wal afina 'anil nas. Memaafkan orang itu menjadikan seseorang itu mendapat syurga Allah seluas langit dan bumi. Ini yang disebut neraka dan syurga itu ada bordernya, ada lingkarannya. Maka agama telah melingkari kita dengan batasan-batasan, maka jaga elok-elok. Sebab itu diingatkan dalam banyak ayat Quran, jangan melampau batas. Jangan melampau batas. Banyak perkara lain yang kita boleh buat. Sikit yang tak boleh buat, tuan-tuan. Itulah yang kita buat. Wa'ayazubillah. Maka pilih hidup dengan cara agama. Ada? Banyak perkara yang agama suruh buat, kita buat. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu melingkari syurga Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita menjadi amalan yang melingkari syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan juga termasuk dalam kalangan orang yang mempunyai ruang untuk kebaikan sebegitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Berhenti setakat ni dulu, tak habis lagi bab ni. Panjang umur, minggu depan kita sambung lagi. Masih lagi dalam dosa besar yang sama, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.